Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, yang pertamanya kita akan lihat kepada soalan ni. Okey, respon sekejap. Soalan ni dah buat ke belum? Dengar suara cikgu? Dengar Belum buat cikgu. Okey. Macam mana soalan ni dah buat ke belum? Dah. Dah, alhamdulillah. Okey, soalan yang A, siapa dapat jawapan? Bagi cikgu jawapan dulu, nanti cikgu bincang. Yang A, apa jawapan dia? Apa jawapan untuk A? Ada yang buat ke belum? Okey, jawapan untuk soalan nombor 1, A adalah 1 je. Okey, untuk B, ada yang dah buat B? B jawapan dia adalah 43 kan? Boleh? Boleh kan? Senyap je. Okey, cikgu bincang untuk soalan pertama. Okey, untuk soalan pertama, dia suruh nyatakan sahaja. Okey, dia suruh nyatakan saja. Apa yang dia maksudkan dengan nyatakan kat sini? Nyata, dia suruh state je. Biasanya soalan, kalau soalan macam ni soalan asas sangat. Biasanya dia suruh apa? Find the value, okay, calculate, find, express apa-apa, ungkapkan apa-apa dalam bentuk apa-apa kan. So sekarang ni soalan dia suruh nyata je. So nyata apa? Magnitude of vector, unit vector. Ataupun magnitude bagi unit vector. So kita dah tahu dah unit vector kalau memerihalkan magnitude, magnitude ni adalah 1. Okay, dia suruh nyata, bukan dia suruh kira. Okay, nyata. Nyata kalau standard kaedah jawabnya adalah kita jawab direct. Okay, kita jawab direct. Okay, kalau nak tulis sangat pengiraan untuk soalan A, kita boleh tulis sebagai 2P kuasa 2 sebab magnitude So guna teorem bertergerah kat sini tambah dengan Q kuasa 2 punca kuasa sama dengan 1. Gitu. Okay. Atau kita boleh tulis satu je jawapan dia. Tulis gini je. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Okay, kedua-duanya adalah markah penuh. Okay. So tajuk kat sini adalah tajuk vektor untuk ulang kaji sahaja. Soalan hanya menyatakan nyatakan. So nyata lah. Hak ni pun boleh, boleh. So kalau tanya cikgu hak mana paling selamat nak jawab dalam peperiksaan yang bawah lah. Yang bawah lah senang. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, ada yang dapat 4/3? Ke dah dengar suara cikgu ni? Dengar. Dengar. Dengar cikgu. Okey, dah buat dah Dah. Okey. So kalau kita tengok macam ni diberi dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk kolom kan? Ada yang sebut matrik. Okey, atau dalam bentuk matrik. So kat sini operasi apa kat sini diuji? Operasi penambahan sahaja. Okey, operasi penambahan sahaja. So kalau kita tengok pada soalan dia suruh cari nilai K. Okey, find the value of K. Okey, cari nilai K. Ini memberi maksud bahawa awak kena selesai lah. Okey, soalan pertama nyata tu dapat markah. Tak perlu kira. Kalau nak kira sangat awak atas ni lah. Okey, kalau yang paling baik sebenarnya untuk jawab A adalah 1 saja. Okey, tapi untuk soalan B dia suruh cari nilai. Maka kalau soalan cari nilai ataupun ungkapkan dan seakatan dengannya, maka kena tunjuk kaedah pengiraan. Okey, kena tunjuk kaedah pengiraan. So P tambah dengan 3Q.
Okey, so nilai P adalah negatif 4, 3 tambah dengan apa? Tambah dengan 3Q. Okey, iaitu K per 2. So kat sini awak akan dapat apa? Awak akan dapat negatif 4 tambah dengan 3K. Kat bawah ni awak akan dapat 9. Okey, dan dia bagi sedikit kata kunci. Apa maksud parallel? Apa maksud parallel kat sini? Selari. Yelah, apa maksud selari? Parallel. Apa yang memberihakan selari kat sini? Apa yang memberihakan selari kat sini? Okey, dengar ni maknanya syaratnya ni adalah syarat dia. Syarat dia. Syaratnya apa? Syaratnya nilai X mesti ada nilai. Sebelum ni kita belajar. Okey, kita dah belajar apabila dia selari dengan X. Okey, dan kita belajar apabila dia selari dengan Y. Okey, betul? Betul tak kan? Betul. Okey, so apakah yang berlaku kalau dia selari dengan X? Okey, so apakah yang berlaku apabila dia selari dengan paksi Y. So nanti awak cari nota kat sini. Okey. So kat sini cikgu hanya beritahu kaedah nak jawab kat sini. Kalau awak tengok, okey, awak tengok kat sini dia kata selari dengan X sama dengan K. Bermaksud di paksi X. Okey. Ada nilai. Maka manakala di paksi Y adalah kita tak tahu nilai dia. Okey. So apa maksud nilai dia kat sini? So bermaksud kat sini sebenarnya penulisan dia adalah apa? X dengan Y, betul? So nilai X adalah kosong. Y ni kita tak tahu berapa. Cara dia. Okey, ni maksud dia selari ni. So hati-hati dengan kaedah dia soal kita. Soalan tu kalau tengok soalan ni simple je nak jawab. Cuma kena faham apa kehendak soalan. Okey. So bagaimana nak selesaikan kat sini? Okey, nak selesai kat sini teruslah. Okey, nak selesai sini. Sekejap Ada orang nak masuk Okey. Okey, nak selesai kat sini teruslah awak kira iaitu kita ambil negatif 4 tambah dengan 3K sama dengan kosong, maka K adalah 4/3. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya soalan pengukuhan. Ini adalah soalan pengukuhan. Kalau soalan macam ni, apakah yang awak faham berkenaan dengan soalan macam ni? Okey, apa yang awak faham dengan soalan macam ni? Dia kata apa? Tadi dia kata nyatakan magnitude untuk unit vektor. Kita dah tahu dah nilai magnitude untuk unit vektor adalah 1. Okey, untuk yang kedua ni dia kata apa? Ialah unit vektor. Apa maksud unit vektor kat sini? Okey, iaitu 1 lah. 1. So unit vektor ni bagaimana kita nak selesaikan unit vektor ni? Iaitu melalui apa? Melalui magnitude Okey, magnitude. Okey, so kat sini kita boleh tulis sebagai K kuasa 2 tambah dengan 1/√2 kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Ya. Gini. Boleh? Boleh sampai kat sini? Okey, nanti awak tengok balik takrifan vektor unit ni. Okey, dia adalah sama dengan 1. Ialah 1. 1 kat sini kita guna teorem Pythagoras kat sini. Okey, so kita nak selesaikan. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ni? Iaitu kita kena hilangkan kuasa 2 ke dua-dua belah. Okey. So kat sini kuasa 2. Kat sini akan jadi kuasa 2. Okay. So
So hati-hati hati-hati dengan apa? Dengan punca kuasa ni. Sebab apa? Okay. Kat sini 1 per square root kuasa 2 ni bermaksud dia berlaku 2 kali kan. Okay. So kat sini akan jadi 1 per 2. Okay. So kat sini tinggallah K kuasa 2 tambah dengan 1 per 2 sama dengan 1. Okay. Dia punya penyelesaian dia kat sini. Okay. Maka nilai K kuasa 2 awak akan dapat 1 tolak 1 per 2. Soalan ni hati-hati sikit sebab dia main dengan square root. Okay. Dia main dengan square root. Okay. Maka K adalah 1 per 2 punca kuasa. Okay. Jangan tinggal gini. Okay. Kenapa salah tinggal gini? Kenapa salah tinggal macam ni? Sebab tak selesai lagi betul. Okay, sebab kuasa 2 ni dia ada 2. Sama ada positif ataupun negatif. So, kat sini kita boleh tulis K sama dengan plus minus 1 per 2. Okay, so jangan tinggal macam ni. Okay, dia boleh tinggal macam ni. Yang terbaik tinggal macam ni. Okay, atau negatif 1 per square root. Tinggal macam ni. Okay, yang ini biasa orang tinggal. Ada tu yang suka mesek Mesek ni bermaksud dia darab dengan apa? Okay, jawapan akhir dia jadi macam ni. Pun betul. Okay, pun betul. Dia nampak macam mana? Iaitu 1 per 2 ni dia darab dengan apa? Okay. Iaitu dia darab dengan sek kat sini. Okay. Yang satu lagi ni darab Allah, elok. Okay, so ni dia darab. Okay, dan satu lagi negatif 1 per sek 2 kurungan sek 2 bahagi dengan sek 2. Okay, so jawapan akhir dia akan dapat apa? Dia akan dapat sek duduk atas. Pun boleh. Okay, negatif sek 2. So dia ada 2 jawapan. Okay, dua-dua boleh terima. Sama ada ni boleh terima. Ni adalah jawapan akhir Okay, atau ni jawapan dia. Kalau soalan pattern macam ni, kedua-dua jawapan boleh diterima. Okay, untuk cari nilai K. Okay, ada nak tanya ke soalan ni? Boleh lah. Okay, yang seterusnya. Cikgu. Ya, saya. Kenapa kalau unique vector dia kena sama dengan 1, cikgu? Oh, takrifan dia memang macam tu. Baik, cikgu. Terima kasih. Okay, sekejap cikgu share dalam ni. Kalau awak nak tu, awak tengok dalam Telegram cikgu. Kalau nak cerita panjang dia. Ni. Nampak tak? Sekejap stop ni, kita share. Okay, kalau awak tengok dalam Telegram cikgu ni, dia kata dah vektor unik ialah satu vektor yang mempunyai magnitude 1. So magnitude dia 1. Okay, so bagaimana magnitude? Okay, awak tengok balik lah. Ni adalah bagaimana nak kira magnitude kan, awak bawah ni. Okay, awak tengok dalam channel cikgu ni ada. Okay, iaitu vektor unik ialah satu vektor yang mempunyai magnitude-nya 1. Okay, punya teori dia gitu. Okay. So bagaimana nak satu, nanti kita akan tengok satu soalan yang agak bagus bagi cikgu nanti. Nanti kita akan lihat satu soalan. Okay, bagaimana kita kira tu dapat 1. Ada soalan dia. Okay, waktu ada sini awak bagi hari tu. Aku suruh share balik. Okay. So vektor unik ni kita akan nanti untuk soalan vektor unik ni nanti kita akan dapat satu soalan, dia akan kira dapat 1 nanti Okey, yang seterusnya. Okey, soalan yang ke B.
Okey, yang ke B ni cikgu rasa tidak ada masalah. Okey, siapa yang dah buat soalan ni, kita kongsi jawapan dulu sekejap. Okey, B1. Siapa dah dapat jawapan? Berapa jawapan dia? Okey, apa maksud tanda ni? Magnitude. Okey, magnitude. Right. Ni tanda magnitude. Okey, magnitude biasanya kita guna teorem pantograf lah. Okey, so apa jawapan dia kat sini? Apa nilai M? Soalan ni bersyarat if the number of M. So apa jawapan M? Tak berani nak jawab. Volunteer. Okey, next. Apa maksud parallel kat sini ataupun selari? What is mean parallel? Parallel selari, selari parallel. Okey, apa maksud daripada segi matematik? Okey, dia ada dua situasi sama ada di atas dengan bawah atau dia selari. Itu selari tak? Let's say lah A, B, C. So dia selari. Okay, kalau selari cikgu suka guna lambda Let's say lah AB sama dengan lambda AC. Ada tu pakai K. Okay, cikgu suka pakai lambda lah. Okay. Yang kedua, dia selari tapi ada syarat. Paksi Y. Apa maksud apabila selari dengan paksi Y? Bisa ada satu nilai yang kosong Nilai apa yang kosong? Okey, apabila dia selari dengan paksi Y, ada satu nilai dia sama dengan kosong iaitu nilai X sama dengan kosong. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, untuk soalan B, kalau yang perhatikan kat sini, okey, cikgu cuba sebab soalan ni dia ada tiga dia uji kawak. Okey, yang pertamanya seperti siapa bunyi nama Nazmi kot. Okey, suara dia. Okey, dia kata modulus R tambah dengan S sama dengan 10. Dia kata magnitude. Yes. So, bagaimana kita selesai dulu yang ini? Iaitu R, kita selesai dulu S. Yang ini tidak ada masalah iaitu melibatkan operasi apa? Penambahan. Okey, tambah dengan 5J. Okey, lepas tu dia tambah dengan S iaitu M tambah dengan 3J. Sorry kita tambah tolak sini. Okey, tolak dengan 3J. So kat sini awak akan dapat apa? 2 tambah M. Okey, yang kat sini awak akan dapat 2J ya. Okey. Boleh dapat kat sini? Okey. So nilai kat sini baru kita buat mencari nilai magnitude dia. Okey. Iaitu mencari nilai magnitude dia. So bagaimana nak cari nilai magnitude dia? Biasalah. Iaitu 2 tambah M dikuasakan dengan 2 tambah dengan 2 kuasa 2. Ni magnitude dia. Okey. Cikgu. Sama dengan 10. Bukan negatif 5J ke? Negatif 5J. Oh, negatif 5J. Okey. Thank you. Apa? Okey, negatif 5J. Oh, negatif 5J. Okey, bila negatif 5J, kat sini akan dapat apa ni? Negatif 8. Ya, negatif 8. Ain ke? Okey. Negatif 8. So, sini akan jadi negatif 8. Okey, negatif 8. Okey. So, macam biasalah, macam tadi lah. Bagaimana nak hilangkan punca kuasa? Iaitu kuasakan 2, kedua-dua belah. Okey, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Okey. Lepas tu awak selesaikan, awak akan dapat. Ni hati-hati PMP kat sini. Iaitu 4 tambah dengan 2M tambah dengan M squared. Okey, so kat sini 64, kat sini dapat 100. Okey, PMP method kat sini. So akan dapat kat sini M kuasa 2 tambah dengan 4M tolak dengan 32 sama dengan 0.
Okay, so kaedah perfaktoran kat sini. Guna kaedah perfaktoran senang. Kalau guna formula kuadratik panjang pula So, akan dapatlah M sama dengan 4 dan satu lagi adalah M sama dengan negatif 8. Okay, so hati-hatilah kaedah perfaktoran ni. Okay. So, M sama dengan 4 dengan M sama dengan negatif 8 untuk soalan A. Boleh? Boleh kat sini? Boleh. Boleh. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B. Space dah cukup ni. Okay, untuk soalan B, kalau awak tengok dia kata apa? R selari dengan S. Okay, kalau cikgu akan suka guna lambda. Okay, ada tu guna K. Ada tu guna alpha, whatever lah. Cuma awak tahu lambda ke apa ke yang guna sini adalah constant constant value, iaitu nilai yang tetap. Ia tetap untuk paksi X ataupun nilai X dengan paksi Y ataupun nilai Y. Okay. Ataupun I dengan J. Okay. Dia tetap, dia fit kat sini. Okay, so kat sini apa yang perlu awak masuk? Masuklah nilai R. Okay, nilai R iaitu 2I tolak 5J sama dengan lambda S adalah MI tolak dengan 3J. Okay, so kalau kita tengok yang I ni, ni yang kita nak cari betul. So kita ambil yang lengkap dulu. So yang mana yang lengkap kat sini? Okay. So yang lengkap kat sini, yang ni lah. Iaitu DJ ni. Okay, DJ ni. Lengkap bermaksud ada nombor lah. So negatif 5 sama dengan lambda negatif 3. Maka lambda bersamaan dengan 5/3. Okay, bila dapat 5/3 barulah kita guna apa? Guna yang I lah. I kita dapat apa? I iaitu 2. I dengan I ni boleh cancel sebenarnya. Okay, tu cikgu dah tulis. Sama dengan lambda M. Yang mana lambda kat sini bersamaan dengan apa? 5/3. Masuk je lah. 5/3. Maka nilai M adalah 3 kali 2, 6/5. Okey. Boleh? Boleh. Okey, kalau tambah jawab 6/5 boleh jawab dalam bentuk apa? 1/2 pun boleh. Okey, kalau tambah jawab 6/5 jawab 1/2 tidak ada masalah. Okey? Okey, next. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kalau awak tengok kat sini. Soalan yang seterusnya dah. Okey, S adalah apa? S adalah selari dengan paksi Y. Apa maksud dia? Maksud dia adalah nilai di X adalah kosong Okey. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3 ni selesai dulu ni. A3 ni, B3 Okey, iaitu selesai dulu dengan ni, iaitu 2R tolak dengan S. Okey, 2R adalah 2I tolak dengan 5J. Okey, tolak dengan S. S adalah MI. I itu adalah direction dia 3J. Okey, 3J. Okey, lepas tu aku dapat lah 2 kali 2 aku dapat 4 tolak M. Arahnya adalah I. Sementara 10 tambah dengan 3. Okey, negatif 10 tambah dengan 3 negatif 7J. Okey. So kat sini dia kata apa? Dia kata parallel dengan apa? 2 Y axis. Apa maksud dia? Maksud dia kat sini. Okey, maksud dia kat sini. Y dia nilai. So nilai X. Ni sebenarnya adalah X ni. Ini adalah Y. Okey, so X dia adalah kosong. Kosong I. Okey. Tambah dengan
YJ. Okey, iaitu Pak tolak M I sekejap. Okey, MI kat sini. Okey. Lepas tu tolak dengan Pak J. Ingat soalan nak apa? Nak cari nilai M. Okey, soalan nak cari nilai M kat sini. Soalan kalau awak tengok kat sini, kita besar sikit iaitu mencari nilai M. Okey, supaya apa? Supaya 3 keadaan yang awak kena kuasai mencari nilai M. Maka M kat sini kita ambil yang ini je lah. Yang sama kosong iaitu kosong sama dengan 4 tolak M. Okey, kita ambil hak ni je. Okey, kita ambil yang ini je. Yang ini dengan yang ini. Sebab soalan nak M. Bukan soalan nak susah belaka. Okey. So kat sini berapa nilai M yang awak dapat? Sama dengan 4. Okey. Boleh? Okey, soalan yang seterusnya. Ni soalan yang bagi Saya cuma ubah sikit lah. Okey, tadi ada orang tanya, cikgu, kenapa magnitude tu 1? Nanti kita tunjuk ni soalan ni. Magnitude bagi vektor ialah 1. Soalan ni suruh kita kira biar dapat 1. Soalan Nazmizang dia, Nazmi Okey. Untuk soalan A, soalan C1 ni, kalau awak tengok, kalau cikgu plot, okey, sini ada apa? 5, 12. Katakanlah 5, 12. Dia sebenarnya adalah daripada origin kita baca 5, 12 ni. So, asallah hingga arc kat sini. Okey, asallah hingga arc kat sini. Okey, untuk soalan yang pertama ni hanya tulis dia gini je lah. Sebab dia nak ungkapkan tulis baris jawapan dia. Iaitu OR. Okey, paksi X dia adalah apa? 5. So 5I. Paksi Y dia apa? 12. So kat sini adalah tambah dengan 12J. Gitu je. Ingat soalan ungkapkan ni mesti tulis baris. Jangan tulis 5I tambah 12J saja. Bahaya. Okey, mesti tulis sebaris. Okey, yang seterusnya untuk soalan yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua, ia suruh cari apa? Vektor unik. Apa maksud vektor unik? Seorang boleh beritahu apa maksud vektor unik? Aduh. Bukan vektor unik 1. Kenapa 1? Vektor unik 1. Saya rasa awak keliru ni. Yang satu adalah magnitude. Tengok soalan asas dia. Yang satu unit vektor magnitude. 1. Soalan yang kedua vektor unik, tapi kalau kita nak kira kat sini masih lagi menggunakan magnitude. 1. Awak jangan tukar Ni soalan sama je ni. Soalan A, soalan 1, soalan A, benda yang sama ditanya. Cuma pattern je. Untuk soalan B je lain. B ni 3 syarat. Okey, untuk soalan C ni balik. Unit vektor tapi tak boleh kata 1 sebab dia ada arah dia, OR. Cikgu, yang macam dia pakai topi tu ke cikgu? Okey, dia pakai topi. Yes. Pakai topi. Kalau cikgu panggil pakai topi lah soalan ni. Okey. Iaitu yang pertamanya kita kena cari magnitude dia dulu. Hak ni baru pakai topi. Okey, magnitude dia dulu iaitu X dia. Kalau kita tengok formula dia gini. Formula dia. Okey, so X dia adalah 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Okay, so kat sini awak tekanlah kalkulator, awak akan dapat berapa sini? 13. Okay, so unit vektor kat sini, kalau cikgu panggil dia pakai topi lah. Awak ada sudu Awak bawah ni ada cacing. Okay.
So kat sini awak akan dapat apa? 1/13 iaitu 5i tambah dengan 12j. Ni baru vektor unik. Okey, ataupun unit vektor. Ni tak memberikan magnitude langsung ni. Dia suruh cari arah dalam arah dia. Okey, awak pakai topi. Okey, biasanya pelajar tinggal macam ni. Bukan cikgu kata salah, betul. Tapi yang terbaik, cikgu suka buat jawapan yang terbaik sebenarnya. 5/13 I tambah dengan 12/13J. Kalau tanya cikgu, cikgu suka hak ni lah. Okey, sebab hak ni dah maknanya dah lengkap dah. Hak ni macam-macam awak boleh argue lagi ni. Okey, so baiknya jawapan awak mesti dalam bentuk yang paling mudah. So paling mudah tu bawah sekali lah. Okey, sekarang ni baru kita tengok bahawa magnitude. Ni magnitude. Bila ada perkataan magnitude ni? So jawapan dia 1. Soalan ni jangan tanya cikgu berapa jawapan dia. Ni jawapan dia. Jawapan dia 1. Tapi dia nak apa? Magnitude. So kita ada vektor unik tadi. Okey, so vektor unik kita ada tadi iaitu 5/13I tambah dengan 12/13J. Ni yang kita ada ni. Okey. So, apa formula untuk magnitude? Okey, formula untuk magnitude adalah X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Sekarang ni kita nak buktikan dia. So, bagaimana kita nak buktikan dia? So, kita kena tunjuk lah. Okey. Kita kena tunjuk kat sini. So, bagaimana nak tunjuk? So, buat square root. So, kat sini adalah 5/13 kuasa 2 tambah dengan 12/13 kuasa 2. Awak tekanlah kalkulator. Bila dapat 1, jangan tinggal macam ni. Sebab dia nak tertusahkan. Ataupun bukti lah. Bolehlah tulis apa, proven lah apalah, tulis sini. Menyatakan bahawa ini kita punya langkah kerja untuk buktikan bahawa apa? Bahawa magnitude untuk unit vektor adalah 1. Okay, ni cara dia. So, cikgu rasa terjawablah soalan awak. Apa yang dimaksudkan dengan magnitude unit vektor. Okay, so ada 2 pattern lah. Ni pattern yang pertama untuk soalan C dengan soalan A. Okay, soalan A pattern yang pertama. Okay, contohnya seperti soalan nombor 1 lah. 1A. 1A nyatakan, kalau awak tengok, cikgu ulang balik, untuk soalan A ni suruh cari nilai. Okay, let's say lah soalan ni masuk dalam periksa. Katalah masuk. Cikgu saya tak tahu. Tak tahu buat 2 jawapan. Cikgu kan dah dalam periksa tak? Dalam peperiksaan berapa maksimum boleh jawab? Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Sebanyak yang boleh. Dah boleh. Dia ada hak lah ni. Okay kok. Jangan balas nak jawab. Berapa? 2. Bukan. 3. 4. Lebih daripada 4, dia tak tengok dia tengok 4 saja. So dalam peperiksaan boleh jawab sampai 4 kali percubaan. Tak apa 4 kali, maknanya 4 jawapan yang berbeza lah. Okay, so boleh jawab 4. Sampai 4 je. Okay, kalau rasa confused, buat magnitude sama 1 segi ikut yang awak faham. Okay, so buat 2 penyelesaian dia lah. Kalau awak ada lagi idea lain nak buat 4 pun boleh. Maksimum 4 jangan buat lebih daripada 4. Okay. So 4 percubaan saja yang diambil kira. Okay, yang seterusnya soalan nombor 2. Siapa dah jawab soalan nombor 2? Best soalan nombor 2 ni. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, bagaimana nak selesai dia? Ada dapat idea ke? Ada 2 jawapan. Ada 2 jawapan. Bagi saya jawapan. Kena ambil positif. Kena ambil positif. P, nilai P tu mesti positif. Ya. Berapa jawapan awak dapat? Nazmi. Saya tak buat lagi cikgu. Awak dah jawab lagi. Okay. Betul, dia ada 2 jawapan. Okay, so cara nak kira dia macam ni. Okay, masuk saja. Okay, F, X iaitu modulus 3X modulus. Okay. So, apa maksud P ni? Apa maksud sebelah?
Okey, P ini bermaksud paksi X. Sebelah ni paksi Y. Memang paksi Y tapi dok guna Y, guna apa kat sini? Dia guna Fx. Paksi Y ni guna Fx. Okey, kalau kaedah kat sini cikgu kata kaedah masuk. Masuk lah. So Fx sama dengan sebelah sama dengan modulus 2 tolak 3P tutup. Okey. So bagaimana nak hilangkan modulus ni? Okey, macam biasalah, iaitu akan dapat 2 3P sama dengan plus minus belah. Gitu. So kat sini untuk soalan ni dia ada dua situasi. Betul dah macam Nazmi kata dia ada dua. Okey. So kat sini 2 tolak 3P. Katakan yang sebelah kiri ni positif. Okey. So nilai P kat sini awak akan dapat negatif 9 sama dengan 3P lah. So P kat sini awak akan dapat negatif 3. Okey. Yang satu lagi. Okey, sama dengan negatif sebelah. Yang satu lagi ni. Ni yang positif ni. Ni yang negatif. Okey. Maka apa yang berlaku? Iaitu 13 sama dengan 3P. Maka P adalah 13 per dengan 3. Kalau kiranya ikut pengiraan dua-dua boleh terima. Tapi kita kena jawab ikut soalan. Kalau kita tengok soalan P ni, nilai dia duduk kat mana? Nilai dia duduk di sebelah kanan. So nilai dia adalah nilai positivity. So jawapan K adalah P sama dengan 13 per 3 saja. Bukan dua jawapan yang boleh kita terima berdasarkan gambar rajah ni. Soalan ni kita hanya ambil kira jawapan dia 13 per 3 sahaja. Okey, 13 per 3 sahaja. Okey. Okey, ini soalan pertama. Soalan pertama ni cikgu rasa tidak ada masalah kot. Soalan yang kedua. Ain boleh jawab ke soalan ni? Jawab je. Okey, jawab soalan B. Bagi cikgu jawapan soalan B. Jawapan. Cikgu, Ya, saya. kalau dalam periksa saya dok buat dua ni macam saya buat ambil yang positif je. Ambil Terus yang positif. ambil positif, ambil yang jawapan P awak negatif 3 lah. Mungkin B awak cikgu rasa B dia guna lah. Dia gini, tak faham ni konsep mutlak ni. Konsep mutlak ada dalam silibus kita. Tak faham konsep mutlak maknanya langkah kerja tak faham lah. Okey, macam ke soalan perfaktoran, fungsi kuadratik. Awak atas betul dah tapi kaedah fungsi perfaktoran tu awak salah. Tak dapat markah lah. Sebab ni soalan ni yang di bawah tajuk fungsi mutlak. Okey, absolute function. Okay, bila soalan benda tu ada dalam tajuk kita tapi awak tidak menguasai, maka langkah kerja dia kosong. Cikgu rasa dia dapat markah. Awak buat sebelah ni je. Okey, katakan awak dapat sebelah ni. Kebetulan pula jawapan dia sebelah kanan. Katakan awak buat sebelah ni saja. Awak buat sebelah ni saja. Okey, terus dapat markah ni. Okey, kemungkinan besar dapat markah lah. Dapat markah. Ya, kena molek markah penuh. Masalahnya awak pilih jalan yang salah. Dah lah jalan yang salah. Kaedah pun awak duk tunjuk kedua-duanya. So kemungkinan awak akan dapat B kosong lah. Sebab ni soalan kertas 1 ni. Mungkin B kosong. Okay. So baiknya buat dua-dua lah. Okay, buat dua-dua. Okay, untuk soalan yang seterusnya ingat dia ada sedikit ni. Dia kata apa? Apa maksud domain? Domain kat sini bermaksud refer pada paksi X. Okay, paksi X. Okay, yang mana domain dia adalah apa? Lebih besar daripada apa? 2. Apa yang lebih besar dari 2? Range. Apa maksud range? Refer pada paksi Y. Hello Abang Jamil kita. Ya, negatif 1/3 cikgu. Negatif 1/3. Okay. So apa maksud jolaknya melebihi? Okay, melebihi. Apa maksud melebihi? Iaitu Y lebih besar daripada
2. Okey, iaitu Y lebih besar daripada 2. Okey, bila Y lebih besar daripada 2, yang perlu awak kena faham, okey, yang inilah. Soalan ni sama dengan soalan trial kita yang Lisa tu. Okey, bila ada modulus ni. Okey, tu cikgu cari balik soalan lebih pattern dengan dia iaitu 2, 3, X modulus 2. Cikgu bimbang kat sini lah, awak dah boleh nak selesai ni. So ada dalam bentuk macam ni. Okey, so apa yang perlu awak kena buat? Dia ada dua situasi kak. Cuma hari tu kena apa? Balikkan simbol. Tu. Katakan 2, 3x. Katakan awak nak ambil negatif. Kalau negatif dia balik simbol. Gitu. Okey, kalau awak tambah terbalik simbol, awak boleh buat kurungan sebelah kiri ni. Pun boleh. Okey, yang sebelah kanan awak boleh buat apa? 2, 3, P lebih besar daripada 2. Okey. Soalan ni sebenarnya diambil daripada buku teks tingkatan 4 KSSM. Okey. Buku teks baru lah maknanya. Okey. Kalau tak buat macam ni, ada satu lagi kaedah nak buat macam ni pun boleh. Ni yang biru. Cikgu suka buat atas sebenarnya. Buat gini pun boleh. Sebab apa? Awak akan dapat situasi satu negatif, satu lagi positif. Ni advance sikit lah hak merah ni. Sebab cikgu balik tata tanda ketasamaan. Okey, ketasamaan cikgu buat balik tata tanda. So dua-dua boleh terima. Okey. So bagaimana nak kirakan X kat sebelah kanan ni? Sorry, bukan X kat sini tau. Sini P Sorry. Ni P. Okey. So sini P So kalau kita kira yang sebelah kiri ni, kita akan dapat 3P lebih kecil daripada kosong. Maka P kosong bahagi dengan 3. Tertarik ke tak? Tidak tertarik tak? So kat sini kita ignore je lah. Boleh? Okey, tapi yang sebelah kanan ni, okey, cikgu ambil yang merah ni P dah hilang. Ke balik ke tak Tu dah. Sorry. Ke ada silap sini? Ain check sekejap Cikgu rasa macam silap sini. Sorry. Ni ada nilai. Okey, ni nilai. Sorry. Kat sini awak akan dapat negatif P sama dengan apa? Negatif 4 Tu? 4 ego. Okey, so P sama 2 dengan tambah 2, 4 ego. Gitu. Terbalik Boleh? Okey, untuk soalan macam ni, kalau macam ni negatif 3P, awak akan dapat 2 tolak 2 sini. So 3P, yang ini ignore. P sama dengan 0 bahagi dengan 3. So ignore je lah sini. So kita dah dapat nilai P adalah apa? 4/3. So P duduk sini. P duduk sini ke duduk sini? Silap P duduk sini. Banyaknya silap. Okey, so P duduk kat sini. Iaitu 4/3. Okey, so dia nak julat dia siapa apa? Julat dia, ni julat yang paling besar. Ni adalah yang paling kecil. So jawapan K dia adalah P duduk di antara 4/3 hingga apa? 13/3. Okey, so dia ada dua lah situasi. Boleh. Silap cikgu salah. Sini. Buat balik lah, cikgu takut ada nampak sini. Okey. Okey, sini adalah 13/3. Okey, sini syarat dia adalah Y. Okey, iaitu 4/3. Ini adalah Y lebih besar daripada 2. Okey, julat range dia adalah lebih besar dari 2. Okey, yang ini sebelah.
So dia punya domain dia duduk sini lah. Okay, so domain dia kat sini, kalau awak tengok, domain kat sini tulis dalam bentuk julak. Okay, 4/3 P sehingga 13/3. Okay. Okay, untuk soalan nombor 2. Okay, soalan nombor last kali. Okay, soalan ni, ada 2 soalan sini. Okay, untuk soalan A, boleh ke selesai untuk soalan A? Ada volunteer untuk soalan A? Okey, untuk soalan A masih lagi nilai mutlak kat sini kan. So kalau nak selesaikan hubungan kat sini, ganti je lah. Ganti dengan ni. Okey, masih lagi sama. Iaitu apa? Iaitu G X sama dengan X. So modulus kat sini 6 tolak 2X sama dengan X. So 6 tolak 2X plus minus X. Okay. So dia ada kat sini, dia ada 2 situasi. Okay, dia ada 2 situasi kat sini. Okay, so situasi yang pertama. Okay, so situasi yang pertama adalah positif iaitu 6 tolak 2X sama dengan X. Okay, so 6 sama dengan 3X. X adalah 2. Okay, situasi yang kedua dia ada apa sini? Negatif half. 6 tolak 2X sama dengan negatif X. Maka X adalah 6. Okay. So kat sini kalau kita tengok nilai-nilai X. Okay lah, values. Maknanya jawapannya lebih daripada 1. Kalau boleh jawapan cikgu suka sebagai lah. Tulis X sama dengan 2 dengan 6. Nak tulis gini pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, nak tulis gini pun senang. Ni senang kepada pemeriksa. Takut dia terlepas pandang. Okay? Boleh? Okay, untuk soalan yang terakhir. Okay, soalan terakhir ni cikgu ambil daripada grup. Adalah ada yang tanya dalam grup Terengganu. Saya tak silap cikgu soalan ni. Okay, untuk selesaikan. Bagaimana nak selesaikan soalan ni? Okay, untuk selesaikan soalan ni. Okay, yang tingkatan 5. Yang baru, okay, 2021, dia ada satu ujian. Yang namakan ujian apa? Ujian garis mengufuk. Okay, garis mengufuk. Bila ujian garis mengufuk ini, tujuan dia adalah nak tahu sama ada apa? Fungsi songsang ni wujud ke tak? Untuk fungsi songsang. Fungsi songsang. Okay. Apa maksud mengufuk kat sini? Contohnya. Horizontal. Okay, horizontal. Ya. Apa maksud horizontal? Mengufuk. Okay, so bagaimana nak selesai dia? Nak selesai dia kita kena memotong. Okay, memotong. Let's say lah paksi Y. Kan horizontal ni horizontal ni. Ni horizontal ataupun mengufuk kan. Okay, so bila mengufuk, dia potong pada apa ni? Dia cut pada 2 titik. Okay. Dia memotong pada 2 titik. Okay, kalau reason kat sini, nyatakan sebab mengapa fungsi songsang tidak wujud. Okay, awak boleh jawab ujian. Okay, ujian garis mengufuk ataupun horizontal. Okay, apa yang berlaku pada ujian garis mengufuk? Intercept. Okay, intercept pada apa? 2 titik. Okay, cut to 2 point kan? Cut 2 point. Okay, ataupun intersect. Intersect lah. Intersect memotong 2 point. 2 titik. So, apa yang berlaku? Inverse. Ini dia solat hajat lah. Okay, inverse function. Saya tak ingat langsung. Does not Exist. Adalah link tu cikgu Meta. Cikgu Meta dah. Siapa lagi data? Okay. Tak suka. Okay. Yang kedua. Ni kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua, awak boleh menyatakan bahawa, okay, awak dah tahu yang ini adalah objek tau. Ini adalah objek. Ini adalah image. So, objek
dua image. Okay, objek dua image. So hubungan dia apa? Many to one. Okay. So relation dia ni kaedah yang lain lah. Relation dia adalah many to one. Bila many to one, adakah dia function? So, adakah dia inverse function? Okay, No. so no. Ataupun boleh jawab no. Ataupun boleh jawab apa? Okay, fungsi sosam tak wujud, tidak wujud. Okay, so dua lah. Sama ada nak ambil hak merah pun boleh, nak ambil hak biru pun boleh. Hak merah ni adalah berkenaan dengan apa? Dengan hubungan. Kalau yang biru itu adalah berkenaan dengan ujian garis mengufuk. Okay, so dua-dua boleh diterima. Okay, untuk soalan yang kedua ni je lah orang tanya. Okay, bagaimana? Ramai kok yang PS cikgu api, cikgu pun kata relax. Okay, so bagaimana nak jawab soalan macam ni? Nyatakan domain dia. Okay, nyatakan domain dia. So dia kata apa? Fungsi sosam akan wujud pada domain tertentu. Domain tertentu ni maknanya dia ada syarat tu. Okey, syarat. So bagaimana kita nak tengok syarat dia? Ni awak kena fikir sikit lah soalan ni. Okey, cara dia macam biasalah. Bila kita nak syarat dia ada dua. Okey, ujian mengufuk dia mesti memotong pada satu titik yang pertamanya. Yang keduanya, hubungan dia adalah satu kepada satu. Okay, so bagaimana kita nak buat satu persatu? Okay, kita garis macam ni. Okay, dia bagi dah. Dia bagi sini berapa? Sini adalah 4. So tengah-tengah dia berapa? 2. So sini adalah X sama dengan 2. Bila sama dengan 2, dia akan jadi sebelah kiri dengan satu sebelah kanan. Okay, cuba buat ujian mengufuk. Okay, buat ujian mengufuk. Kita check dulu ujian mengufuk. Cuma dia potong satu titik. Ujian mengufuk dia. Okay, cutting the intersect 1 point. Okay, mengufuk dia masih lagi satu point kat sini. Okay, atau yang keduanya kita baca dia punya apa? Dia punya domain, dia punya objek dengan image. Let's say lah, cikgu pilih sini. Okay, so satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Begitu juga ni. Ni cikgu split dua kan, jangan gabung. Okay, so bagaimana benda ni terhasil untuk fungsi sosam? Fungsi sosam terhasil apabila duduk tengah ni, iaitu X sama dengan 2. So bagaimana nak jawab dia? Okay, nak jawab dia kita kena tengok direction. Okay, kalau sebelah kiri, apa yang berlaku pada X? Iaitu termasuk dot 2, termasuk 2 kan? Okay, sebab 2 kat sini lebih kepada turning point ataupun titik vertex dia. So, kalau yang sebelah kiri ni kita boleh katakan bahawa X lebih kecil ataupun sama dengan 2. Akan menghasilkan apa? Fungsi sosam. Yang sebelah kanan ni kita boleh kata bahawa X lebih besar daripada 2 dengan termasuk 2. Okay, biasanya orang tanya, cikgu dua-dua je apa? Ya, dua-dua je apa. Soalan ni tak boleh terpisah. Jawapannya tak boleh terpisah. Sebab dia bentuk kuadratik, kita split dia jadi separuh-separuh. Okey, jadi separuh-separuh. So jawapannya dua-dua, iaitu X lebih kecil daripada 2 dan satu lagi X lebih besar daripada 2. Dan termasuk dua-dua Okey, termasuk nombor 2 ni. Untuk soalan nombor B ni. Okey, cikgu rasa sampai sini saja daripada malam ni. Ada benda-benda nak tanya sebelum bersurah? Okey, yang ini cikgu akan post dalam grup nanti. Okey, handout ni. Yang contoh-contoh ni. Okey, itu sajalah pada cikgu hari ni. Nak tengok cerita lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tahun baru Cina. Okey, kepada yang beragama. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Selfie cikgu. Terima Selfie kasih, sekali. Terima kasih, Gu. Ya. Annyeonghaseyo. Terima kasih ke. Okey, Gu. Ada tanya ke? Tak ada habis Tak ada. tinggal Oh, 2 ya. orang. Oh, dah apa, beres-beres.
Okey, makasih. Okay, beres bos. Thank you masuk.